Ini bab jampi Nabi SAW dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdul Aziz, katanya saya dengan Thabit masuk menemui Anas bin Malik. Dia berkata, Thabit berkata, wahai Aba Hamzah, saya ni sakit. Anas pun berkata, mahukah engkau aku jampi engkau dengan jampi Rasulullah SAW? Jawabnya, tentu sekali. Qala, Anas pun menjampi, begini bunyinya, Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhan manusia, mudhibal bas, Tuhan yang menghilangkan segala penderitaan, ishfi anta syafi, sembuhkanlah, engkaulah penyembuh, la syafiya illa anta, tiada yang menyembuhkan selain dari engkau, syifaan, dengan penyembuhan yang tidak meninggalkan kesakitan lagi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, baru ni sudah lalu dah ni, sekali lagi ni, bahawa Nabi SAW melindungi sebahagian dari ahli keluarganya dengan menyapu tangan kanannya sambil membaca, Allahumma rabban nas adhibil bas washfi anta syaf. Tadi syafi, ni syaf. Syafi pun ada juga dalam setengah nuskah, ada syafi, lebih kurang tadi juga. Kata Sufyan, hadis ini diriwayatkan oleh Sufyan. Imam Bukhari kata, wa bihi qala haddatsana Amr bin Ali qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Qattan qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri. Sufyan berkata, saya ceritakan hadis ini kepada Mansur, yakni seorang tokoh yang lain. Dia menceritakan kepadaku hadis ini, diriwayatkannya daripada Ibrahim, daripada Masruq, daripada Aisyah, nahwahu, seperti itu juga, yakni ada mutabi'nya, ada mutabi' kepadanya. Selain daripada Sulaiman Al-Amash meriwayatkan daripada Muslim, ada lagi orang lain yang meriwayatkan kepada Sufyan ini, yaitu Mansur mengambilnya daripada Ibrahim sampai setakat tu, seterusnya sama dah sanad dia di atas, iaitu daripada Masruq, daripada Aisyah. Beza dia, lafaz dia beza sikit-sikit. Tadilah sebab tadilah washfihi, tadi washfi anta syafi, ini washfihi wa anta syaf, beza sikit-sikit gitulah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah SAW selalu menjampi dengan mengucapkan amsahil bas, hilangkan, sapukan ataupun hilangkan penderitaan, rabban nas, oh Tuhan manusia, biyadika syifa, di tanganmu jua penyembuhan, la kasyifa lahu illa ant, tiada yang menghilangkannya kecuali engkau. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW selalu mengucapkan jampinya untuk orang sakit, bismillahi turbatu ardina, dengan nama Allah ini tanah bumi kita, wariqatu ba'dina, air liur sebahagian dari kita, yashfi saqimana, menyembuhkan orang sakit di kalangan kita, atau semoga disembuhkan orang sakit di kalangan kita, yushfa saqimuna. Diriwayatkan daripada Aisyah lagi, katanya Nabi SAW selalu mengucapkan dalam jampinya, turbatu ardina, tanah bumi kita, wariqatu ba'dina, air liur sebahagian dari kita, yushfa saqimuna, semoga disembuhkan orang sakit di kalangan kita, biizni rabbina, dengan izin Tuhan kita. Babun nafth fir ruqyah, ini bab menghembus atau menyemburkan sedikit air liur dalam jampi atau pada ketika jampi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Qatadah, katanya saya mendengar Nabi SAW bersabda, ar-ru'ya min Allah, mimpi yang baik itu adalah dari Allah, dan mimpi yang buruk dari syaitan. Bila sesiapa daripada kamu bermimpi sesuatu yang tidak menyenanginya, yang tidak disukainya, falyamfith, maka hendaklah dia menyemburkan sedikit-sedikit ludah pada ketika dia sedar 3 kali. Wa yata'awwadz min syarriha, dan hendaklah dia meminta perlindungan dari kejahatan syaitan itu. Fa innaha la tadurruh, kerana syaitan tidak akan dapat memudaratkannya. Abu Salamah, salah seorang perawi daripada Abu Qatadah, dia berkata, sebelum itu saya selalu bermimpi mimpi yang lebih berat kepada saya dari bukit.
Saya berasa lebih berat, saya menanggung bukit. Lebih berat lagi daripada saya menanggung bukit. Fama huwa illa an sami'. Sebaik saja saya mendengar hadis ini, tidak lagi saya hiraukan mimpi bagaimana sekalipun yang saya hadapi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila pergi ke tilamnya, yakni ke tempat tidurnya, dia akan meniupkan pada dua tapak tangannya dengan membaca dengan bacaan qul huwallahu ahad hingga akhirlah, dan dibacanya muawwidzatain, dua surah pelindung. Kemudian disapu dengan kedua tapak tangannya itu mukanya, dan sejauh mana yang sampai dua tangannya dari tubuhnya, mana ke seluruh tubuhnya, setakat mana sapu tangan dia tu. Kata Aisyah, bila dia jatuh sakit, bila dia mengalami sakit, kesakitan, dia menyuruh aku melakukan itu, melakukan seperti yang dilakukannya itu. Kata Yunus, aku melihat Ibnu Syihab melakukan begitu bila dia pergi ke tempat tidurnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa ada satu kumpulan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ataupun pergi dalam satu perjalanan yang mereka jalani hingga mereka singgah di kampung satu kabilah dari kabilah-kabilah Arab. Mereka meminta orang kampung itu supaya supaya diterima sebagai tetamu, tetapi mereka enggan menerima sahabat-sahabat itu sebagai tetamu. Tiba-tiba ketua kampung itu dipatuk oleh binatang yang berbisa. Mereka pun berusaha dengan segala cara yang tidak ada apa-apa pun yang berguna, segala sejarah yang tidak berguna sedikit pun kepadanya. Maka sebahagian dari mereka berkata, kalaulah kamu pergi kepada orang-orang yang singgah di kampung kamu itu, barangkali ada pada sesiapa dari mereka sesuatu. Mereka pun pergilah bertemu dengan sahabat-sahabat itu. Mereka berkata, ayuharrah, wahai kumpulan pendatang, Tuhan kami ini telah dipatuk oleh sesuatu yang bisa. Kami telah mengusahakan segala cara, kami telah berusaha dengan segala cara, yang mana semuanya tidak berguna. Ada kepada kamu sesuatu yang penawar? Maka sebahagian berkata, ya ada, memang ada demi Allah. Sesungguhnya saya ni bomo, saya ni tukang jampi, saya ni pandai jampi. Tetapi demi Allah, sesungguhnya sebelum ini kami telah minta dengan kamu supaya menerima kami sebagai tetamu, tetapi kamu tak mau terima kami sebagai tetamu. Saya tidak akan menjampi mana tuan kamu, saya tidak akan jampi untuk kamu sehingga kamu menentukan untuk kami upah. Fasalahuhum ala qati'in, mereka pun bersetuju untuk memberi sekumpulan kambing. Fantalaqa, sahabat itu pun pergilah. Dia pun mula meludah. Jadi dia sembuhlah semua ludah, dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin hingga akhirlah. Semacam orang itu terlepas daripada satu ikatan, fantalaqa, dia terus berjalan, boleh berjalan. Ma bihi qalabah, dalam keadaan tidak ada apa-apa masalah pun, tidak ada apa-apa kesakitan pun pada dia. Qala, kata perawi, fa'awfawhum ju'lahum, mereka pun menunaikan, menyempurnakan upah yang telah mereka persetujui dengannya. Faqala ba'duhum, selepas itu sebahagian daripada sahabat ni berkata, bagilah kambing-kambing itu yang telah menjampi. Sahabat yang telah menjampi berkata, jangan, sehingga kita sampai kepada Rasulullah, kita sebutkan kepadanya apa yang berlaku, dan kita lihat apakah yang akan disuruhnya kita lakukan. Mereka pun pergi, yakni baliklah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan kepadanya. Faqala, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, wa ma yudrika annaha ruqyah, mana kamu tahu bahawa surah Fatihah itu jampi? Asabtum, bagaimanapun kamu telah menepati, yakni kamu telah melakukan yang tepat. Asabtum, kamu telah kena. Iqtasimu, bagilah.
wadribu li ma'ahum bisahm, bagilah satu bahagian untuk saya bersama mereka. Bau mashir raqi fil wajah biyadihi al-yumna, ini bab penjampi ataupun tukang jampi menyapu dengan tangan kanannya pada kesakitan seseorang. Yang ini tempat sakit seseorang, diriwayatkan daripada Aisyah, katanya Nabi SAW yu'awwidhu ba'dahum, melindungi, yang ini membaca ayat pelindung kepada sebahagian dari mereka, yang ini ahli keluarganya, dengan menyapu tangan kanannya sambil dia membaca ni adhibil bas, doa ini, adhibil bas rabban nas washfi anta syaf la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Tadi juga lah kata perawi yang Sufyan Ats-Tsauri. Saya pun menyebutkan hadis ini kepada Mansur, dia menceritakan kepada saya daripada Ibrahim, daripada Masruq, daripada Aisyah, binahwihi, lebih kurang maknanya dengan hadis tadi. Binahwihi bimaknahu, maksudnya makna dia, lafaz dia tidak sama. Babul mar'ah tarqir rajul, bab orang perempuan boleh menjampi orang lelaki. Dengan sanad Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW meniup ala nafsi, atas dirinya pada ketika sakit yang Nabi SAW diambil nyawanya dalam kesakitan itu. Qubidha fihi, yang diambil nyawanya, yang dalam kesakitan yang membawa Nabi SAW matilah, gitulah. Nah, dia melindungi, meniupkan atas dirinya itu bil muawwidzat, yang dengan ayat-ayat ataupun surah-surah pelindung. Falamma thaqula, bila sakitnya telah teruk, dia kuntu anfuthu, akulah yang meniupkan atas tubuh Nabi SAW dengan membacakan ayat-ayat ataupun surah-surah tadi, dan aku sapukan ke tubuhnya dengan tangannya sendiri, tangan Nabi SAW sendiri, li barakatiha, kerana keberkatannya. Fasa'altu Ibn Syihab, saya pun bertanya Ibnu Syihab, bagaimana dia menghembuskan itu, meniup itu. Faqala, dia pun kata, yanfuthu ala yadayhi, dia tiup atas dua tangannya, mana ni, tiup atas dua tangan gitu. Kemudian disapu dengan keduanya muka, dia start muka. Itulah tubuh. Bau man lam yarqi, ini bab orang yang tidak mahu jampi, tidak mahu menjampi, atau man lam yurqa, orang yang tidak mahu dijampi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Nabi SAW pernah keluar kepada kami pada suatu hari. Dia berkata, telah ditunjukkan kepadaku umat-umat. Ada Nabi yang berjalan bersamanya seorang lelaki, yakni ada pengikutnya seorang lelaki. Ada juga Nabi yang berjalan bersamanya dua orang lelaki. Ada Nabi yang ada bersamanya sekumpulan orang. Ada Nabi yang tidak ada kumpulan orang bersamanya. Ada pula Nabi yang tidak ada sesiapa pun bersamanya, tak ada siapa pun ikut dia. Wa ra'aitu sawadan katsiran, selepas itu aku pun melihat satu hitam gelap, nampak gelap yang sangat banyak. Saddal ufuk, yang memenuhi ufuk, yang menutupi ufuk. Farajautu, aku pun berharap bahawa ia adalah umatku. Tiba-tiba dikatakan kepadaku, ini adalah Musa bersama-sama kaumnya. Kemudian dikatakan kepadaku, tengoklah. Aku pun tengok hitam yang begitu banyak sekali memenuhi ufuk. Dikatakan kepadaku, tengok ke sini, tengok ke sini. Unzur hakadha wa hakadha, tengok sini. Tadi tengok depan, tengok pusing, tengok pusing kot ni, tengok di belakang. Maknanya begitulah. Fara'aitu sawadan katsiran saddal ufuk, aku pun tengok hitam gelap yang banyak macam awan begitu. Saddal ufuk, yang memenuhi ataupun menutupi ufuk. Faqila, selepas itu dikatakan, inilah mereka, itulah umatmu, dan ada bersama mereka itu 70.000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. Fatafarraqan nas, kemudian sahabat-sahabat ni pun berselerak lah, masing-masing balik lah pergi. Dalam keadaan Nabi SAW tidak menerangkan dengan lebih jelas kepada mereka. Kerana itu sahabat-sahabat pun berbincang-bincang lah. Ada yang berkata, kita ni dilahirkan dalam syirik, tetapi kita telah beriman dengan Allah dan Rasulnya.
Bagaimanapun anak-anak kita ni anak-anak kita ni, dia lah agaknya, mereka lah agaknya, walakin haula hum abnauna, mereka ini hak ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak kita lah agaknya, begitulah. Jadi perbincangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, perbincangan sahabat-sahabat ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan, humul ladzina la yatatayyarun, mereka ialah orang-orang yang tidak mengambil sempena buruk atau sempena baik dari sesuatu kejadian atau sesuatu benda. Wala yastarqun, mereka ialah orang-orang yang tidak menjampi, tidak minta dijampi. Wala yaktawun, dan tidak minta selarkan dengan besi panas untuk berubat. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka hanya bertawakal kepada Tuhan. Faqama Ukasyah bin Mihsan, maka bangunlah Ukasyah bin Mihsan, dia berkata, adakah termasuk di antara mereka itu saya, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya. Maka bangun seorang yang lain pula, dia berkata, adakah termasuk di antara mereka saya, wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, sabaqaka biha Ukasyah, Ukasyah telah mendahului, mendapatkannya sebelummu. Bab tiyarah, bab tiyarah, padas kata. Ini sambung baru ni lagi, masih lagi kita dalam bab rawatan, bab tib, abu tib, bab perubatan. Amalan ini berkenaan dengan jampi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang dinukilkan di dalam hadis-hadis jampi-jampi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang disebutkan di sini yang menepati syarat Imam Bukhari-nya, hak ni lah, beberapa kali pun duduk ulang hak ni lah. Tinggi sanadnya. Ini ceritanya, Abdul Aziz kata, saya dengan Thabit pergi nak jumpa dengan Anas bin Malik. Thabit pun kata, wahai Aba Hamzah. Aba Hamzah itu adalah kunyah kepada siapa? Kepada Anas, kunyah kepada Anas, sebab anak dia ada nama Hamzah lah. Saya ni sakit. Anas pun kata, mahukah engkau aku jampi? Dia pun jampi dengan jampi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang tersebut di sini. Dari segi makna tu jelas lah. Jadi jampi ni sebenarnya tidak mesti orang lain jampi. Kita sendiri boleh baca. Bila-bila nak makan ubat, baca lah ni. Jangan makan ubat saja. Boleh ni. Makan ubat ketek, jampi ketek, tidak salah, dia tidak jadi mudarat. Tidak kata sebab makan ubat spital, makan tak tu kalu capur, tak tu kalu jadi pening, pesat. Tidak, tak apa, tidak salah. Ni semua usaha, termasuk dalam ikhtiar, dalam usaha, tak apa, boleh. Mana dia pun sangat cantik, boleh. Seperti mana kita usaha dengan makan ubat, usaha dengan mendapat rawatan zahir, kita seeloknya dapat ni pertolongan daripada Allah SWT, dapat ilaj orang kata, ataupun mu'alajah ruhaniyah, cara rawatan ruhani. Itu kita baca ni. Untuk orang lain pun tak apa, untuk kita pun tak apa, kita sendiri pun tak apa. Yaitu Rabban Nas, Allahumma Rabban Nas, mudhibal bas, ishfi anta syafi, atau anta syaf, seperti dalam riwayat yang seterusnya tu. La syafi'a illa anta, shifaan la yughadiru saqama, shifaan la yughadiru saqama. Kalau kita nanya kesembuhan yang tidak lagi meninggalkan sebarang kesakitan. Selesai sembuh, lepas tu jadi dalam bentuk lain pula. Selesai lagu tu. Inilah di antara jampi Nabi SAW. Imam Bukhari nak isyaratkan di sini juga, iaitu apa dia nak isyaratkan? Jampi ni banyak, memang boleh jampi ni kalau selagi tidak bercanggah dengan usul-usul syariat, tidak ada unsur-unsur syirik, memanglah boleh. Dengan bahasa tidak Arab pun boleh jampi ni, sebab dia termasuk dalam bab penawar, dan tidak termasuk dalam bid'ah. Boleh ni kalau kita nak usaha sendiri, nak cuba bacuh sendirilah, ataupun dapat mimpi ke apa ke, tidak salah kalau selagi tengok tadilah canggah ke tidak dengan usul syariat, ada usul syirik ke tidak. Kalau tak ada, bolehlah.
tetapi yang terbaiknya, sebaik-baik jampi ialah jampi yang diajarkan oleh Nabi SAW sendiri. Itu dia nak ayat. Nak ayat sebaik-baiknya. Inilah jampi Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya ni. Riwayat daripada Aisyah bahawa Nabi SAW yu'awwidhu ba'd ahli, melindungi sebahagian daripada ahli keluarganya. Tidak diketahui, tidak disebutkan oleh pensyarah hadis siapakah ahli dia tu, anak dia ke, cucu dia ke, bini dia ke, nama apa tak ada sebut. Tapi sebahagian daripada ahli keluarga dia lah, dia sapu dengan tangan kanan dia sambil dia baca ni Rabban nas adhibil bas. Tadi jugalah, maknanya Nabi SAW baca guna ni tidak sekali, tidak pada satu ketika, banyak ketika dia baca ni. Yang lebih kerap digunakannya ni. Seterusnya riwayat daripada Aisyah, ni pun lagu tu juga, cuma lafaz lain, imsahil bas, hilangkan, sapukan. Jadi hak sebut Nabi SAW sapu tu, hak Tok Bomo buat kan, Tok Bomo buat bila dia dia sapu tu. Sapu tu satu dengan makna biar Tuhan hilangkan. Yang kedua memang sapu tu dengan makna ambil sempena supaya dihilangkan lah sakit. Memang biasalah, biasa, bukan semua juga. Setengah-setengah penyakit tu kalau kita sapu, dia menghilangkan sebab panah tu sendiri menghilangkan, dia menahan sakit tu. Sapu tu sendiri dia meringankan, meredakan sakit tu. Setengah-setengah sakit lah, bukan semua. Sapu tu sendiri sudah meringankan sakit. Hak ni hak minta dengan Tuhan. Hak Nabi SAW sapu sendiri memang ada juga, dia sapu. Sapu tu boleh jadi banyak makna. Satu, nak menghilangkan, yang dibuat dengan perbuatan, seperti Nabi SAW minta doa yang akak ni, makna tak ada minta, kita minta kira-kira ni, minta ni orang bubuh dalam ni kalau kita minta kira-kiranya. Tapi bila dia nak menolak pala, ada juga dalam hadis, doa dia terbalik, tangan ni dia pusing, isyarat kepada tolak, tak sih, hak ni tak sih, hak ni nak buat mari, hak tu tak sih, hak ni pun semua isyarat belakang. Isyarat-isyarat ni berguna dan boleh dipakai. Masalah sapu orang sakit, sapu boleh jadi dengan maksud tadilah menghilangkan, boleh jadi sakit itu reda dengan disapu. Boleh jadi juga sapu tu dengan arti bersimpati, menunjukkan simpati, tidak kata kembal, jejek, jejek berasa cemar dia, tak saya sapu, tidak, bahkan kita bermesra dengan dia dengan cara sapu. Boleh jadi belaka lah tu sapu. Nabi SAW sapu. Tidak ada yang menghilangkan penyakit illa anta, la kashifa lahu illa anta. Ini hasar hakiki. Sebenarnya tidak ada ni, memang sebenarnya tidak ada yang menghilangkan penyakit, yang menyembuhkan penyakit ini dari segi akidah, melainkan engkaulah yang menyembuhkan penyakit. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, bila aku sakit dialah yang menyembuhkan daku. Dialah yang menyembuhkan aku, yang menyembuhkan Tuhan. Ubat itu sebab saja. Sebenarnya yang menyembuhkan, kalau kita tengok dalam Quran, dalam hadis pun, ini dia la nafi jenis, tidak ada sebarang, tidak ada siapa pun yang boleh menghilangkan illa anta. Sebab la ilaha, tiada Tuhan, tak ada Tuhan lain illa anta, kecuali illa Allah. Mana hal ni kita sabitkan, hal ni kita terima, dialah yang menyembuhkan. Hal lain itu kita kena anggap sebagai sebab sahaja. Oleh kerana kita duduk ni dalam alam yang Allah SWT jalinkan hukum sebab dan musabab di dalamnya, maka kita kena ambil kira lah tu. Walau bagaimanapun dari segi akidah kita, pegangan hati kita ialah Tuhan belaka yang menyembuhkan, tidak ada orang lain yang menyembuhkan, bukan ubat yang menyembuhkan. Itu dari segi akidah. Ubat tu suku akidah kita. Ini masalah akidah. Ubat tu apa, ubat bomo, jampi apa, itu termasuk dalam takdir. Hiya min qadarillah. Ara'aita adwiyatan natadawa biha aw ruqan nastarqiha.
hal taruddu min qadarillahi syai'an? Nabi SAW jawab, na'am, hiya min qadarillah. Bagaimana dengan ubat yang kita gunakan atau jampi yang kita gunakan? Adakah boleh menolak apa-apa takdir ketetapan Tuhan? Nabi SAW jawab, ya, itu sebahagian daripada takdir. Takdir ni mana ketetapan dia, tu yang kita kata tadi. Kita hidup dalam alam yang Allah SWT jalinkan hukum sebab dan musabab di dalamnya. Sebab musabab tu takdir lagi. Takdir, termasuk dalam takdir. Tetapi dari segi etika, akidah kita yang menyembuhkan Allah. Kadang-kadang Allah SWT tunjukkan kepada kita, tak ada ubat apa-apa pun sia. Orang kata tak boleh benda ni, kalau tak ubat tak sia. Sia belana sia. Hak sia. Ada juga ubat kata ubat ni mesti sia. Tak ada orang tak sia. Mesti sia, tepat. Tak sia. Ada juga. Walaupun setengah-setengah ulama kata tak sia tu tak kena, tak tepat dengan sebab dia. Sebab menghukum sebab dan musabab. Kok mana-mana pun Allah SWT tak bagi tahu habislah rahsia sebab. Sebab dia. Hak dia buat dalam alam ni. Kita tak tahu habis. Dialah yang tahu. Kalau tidak, tak sudah pula hidup ni. Macam mana tak mati pula, tak sakit pula. Nak ada mati, nak ada gapo semua tu. Dia apa ni, rahsia lah, tidak buka habis. Tidak buka habis. Kalau buka habis, tak ada lah pula ni. Seterusnya riwayat daripada Aisyah, Nabi SAW kata kepada pesakit, Bismillahi turbatu ardina. Apa makna? Ini satu lagi yang Imam Bukhari nak sebut, jampi dengan menggunakan bahan-bahan. Jampi ni kadang-kadang guna ayat Quran saja, guna ucapan saja. Kadang-kadang ada sembuh air liur sikit-sikit. Kadang-kadang dengan sapu. Kadang-kadang guna bahan lain. Bahan lain bolehkah tidak digunakan? Jawabnya boleh. Ini asasnya tanah. Sebahagian, walaupun ada yang mengatakan tak boleh, tak apalah, kita bincang dulu. Masalah sebahagian kata boleh. Sebab apa? Nabi SAW guna tanah. Tanah bumi kita. Jadi tanah ni salah satu bahan yang diguna dalam jampi. Bukan kata jampi ni dia jampi bacok gitu saja. Dia boleh guna air. Inilah mula air tawar ke apa ni. Dia boleh guna tanah. Dia boleh guna bunga misalnya. Itu terpulang kepada masing-masing lah. Momo lah. Tetapi hak asasnya Nabi SAW sekadar dia tunjuk tu sekadar ni lah. Turbatu ardina. Turbatu ardina. Jadi tanah bumi kita. Apa makna tanah bumi kita? Baik kita tengok tepi ni. Kita tengok tepi dalam hasyiah kita ni. Oleh kerana anda nampak panjang juga tu keterangan dia tu. Dan agak detail. Pilihlah nak pilih mana satu. Bismillah dengan nama Allah. Selalu Tok Bomo ni, selalu Tok Bomo Bismillah, ataupun dia berselawat. Lepas tu dia baca lah, tak apa. Cuma Nabi SAW dia sebut bahasa Arab tu, muka dia orang Arab. Dia orang Arab. Kalau Tok Bomo tu bangsa lain, dia tak kerti Arab pun. Sebut muka lain. Sebut tanah kau, sebut gapo kau. Di sinilah ulama-ulama yang mengatakan tak apa tu tak apa. Tetapi Bismillah belaka, dengan izin Allah belaka. Sebab tu Tok Bomo kita orang sampai itu kan, dengan izin Allah akhirnya. Tu molek dia tu. Mana dia ada unsur Islam. Unsur Islam. Bismillah awal, akhirnya dengan izin Allah. Dengan rahmat dan berkat. Misalnya dia tu. Jadi dia kata, cuba tengok ni, turbatu ardina huwa khabar mubtada'in mahdhuf. Khabar mubtada mahdhuf. Yani hadhihi turbatu ardina. Ini bumi, ini tanah bumi kita. Wa qawluhu riqatu ba'dina, air liur sebahagian dari kita, menunjukkan bahawa Nabi SAW kan yatfilu 'inda ruqyah, dia meludah ataupun dia gunakan air liur dia tu pada ketika dia jampi. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, makna hadis ini, Nabi SAW ambil riqi nafsihi ala isba'ihi as-sabbabah thumma wada'aha ala at-turab fa'aliqa bihi shay'un minhu thumma masaha bihi al-mawdi' al-'alil aw al-jarih qailan al-kalam al-madhkur fi halat al-mashi. Imam Nawawi kata Nabi SAW buat lah ke mana cara? Dia ambil tangan, jari,
telunjuk, dia pun ambil langit dia letak atas tanah, lekat sedikit-sedikit tanah di tangan dia pun sapu tempat sakit, tempat luka ke tempat sakit. Itu cara dia. Jadi maknanya di sini ana fahamnya, Imam Bukhari begitu juga Nabi SAW dia amari hadis ni Imam Bukhari amari hadis ni, dia nak ayatnya cara bomo ni kadang-kadang dia tak serupa. Cara lagu ni kaifiat dia tu, baca tu suku kaifiat dia tu. Kaifiat itu boleh dibuat dan ini tidak termasuk dalam bid'ah, itu kena ingat. Setengah orang dia takut termasuk dalam bid'ah. Bid'ah ni perkara ibadat dengan mengharapkan pahala dan berasa maknanya tak berdosa. Kalau buat baca hak ni hilang dosa, diampunkan dosa ke apa, naik darjat di sisi Allah SWT, maqam rohani. Hak ni tak ada kena mengena apa, ni tak ada nak berubah. Sebab masalah pakaian, masalah makanan, cara makan boleh. Hak ni termasuk dalam tu, tak termasuk dalam bid'ah. Tak termasuk dalam bid'ah. Nak makan dengan apa ni, chopstick ke, dengan garpu ke, dengan apa ke, lah dah boleh, dah biasa rasa sedap kot tu, lah nak pakai lagu mana, lah asal tutup aurat. Begitulah juga yang lain-lain. Hak ni tidak termasuk dalam bid'ah. Kalau tak serupa dengan zaman Nabi SAW, tak serupa dengan dia buat, tak termasuk dalam bid'ah. Imam Nawawi kata lepas tu dia sapulah tempat luka sambil dia menyebutkan hak ni, bismillahi turbatu ardina wariqatu ba'dina yashfi saqimana atau yushfa saqimuna. Dia sebut tu biizni rabbina, dalam riwayat asal lagi dengan izin Tuhan kita, dia sapu. Itu caranya. Seterusnya wa takallamu fi hadzal mawdi' bi kalamin katsir. Di dalam hasyiah kita ulama-ulama bincang panjang sekali di sini. Wa ahsanuhu ma qalahu Turpushti anna al-murad bit-turbah al-isyara ila fitrati Adam. Ni Turpushti kata hak paling comelnya, kata muhasyi kita ni, iaitu apa yang disebutkan oleh apa ni, Turpushti, yang dimaksudkan dengan turbah ni apa ni, tanah bumi kita, isyarat kepada kejadian Adam yang asal. Yang kita ni dijadikan daripada tanah asalnya, baki asal lah kita kata. Wa birriqah, dan riqah air ludah, air liur tu bukan maksud air liur di sini. Riqah tu dia maksudnya isyarat kepada nutfah, isyarat kepada air mani. Kejadian yang pertama memang dijadikan daripada tanah, kejadian seterusnya dijadikan daripada air mani. Ini asal usul kejadian manusia. Jadi maknanya hak bomo-bomo duduk bakit usul bakit asal tu, kalau sekiranya asal hak dia bakit tu tidak bercanggah dengan syarak, misalnya bakit daripada tanah, daripada api, mu tak boleh duduk sini misalnya, tidak sesuai mu dengan tanah misalnya, dia kata tidak bercanggah tu benda lagu tu. Memanglah kejadian iblis tu daripada api. Ini isyarat kepada nutfah, seolah-olahnya Nabi SAW bertadarru', yakni merendahkan diri dia, menghadap Tuhan dengan perasaan yang rendah diri, dengan lisanil hal, dengan bahasa tindakan dia, perbuatan dia. Maksud dia, innaka ikhtara'tal asl al-awwal, engkau telah menciptakan kejadian yang pertama, minat turab, daripada tanah, thumma abda'tahu minhu mimma mahin, selepas itu engkau jadikan manusia itu daripada air yang hina pula. Fahayyin alaik an tashfiya man kanat hadhihi nash'atuhu, jadi mudah saja kepadamu untuk menyembuhkan orang yang ini kejadiannya, orang yang kejadian asalnya begini, mudah saja kepadamu. Ini dengan lisanul hal, dia tidak kata, tetapi seolah-olahnya dia kata lagu itulah. Apabila dia pakai asal tu, orang yang lagu ni yang engkau ciptakan daripada asal ni, mudah saja kepadamu untuk menyembuhkannya. Jadi kata pengarang ni, hasyiah ni, pembuat hasyiah di tepi, dia kata hak ni paling molek, kata dia. Wa qala an-Nawawi, Imam Nawawi lagi berkata, dia kata ada pula yang mengatakan yang maksudkan dengan ardina tu ardul Madinah, bumi Madinah. Bismillahi turbatu ardina, dengan nama Allah, ini tanah bumi kita. Bumi kita ni maksudnya bumi Madinah,
khusus dengan Madinah saja, tanah Madinah saja, kerana keberkatannya. Wa ba'dina wariqatu ba'dina, dan ailio sebahagian daripada kita, maksudnya ailio dia itu sendiri. Ailio Nabi SAW. Pasal apa ailio dia tu ada istimewa dia, bermakna mengikut pendapat ini jampi hak Nabi SAW buat ni khusus dengan dia saja, khusus dengan dia. Ada juga yang berpendapat begitu. Wa fihi nazar la yakhfa. Tetapi kata muhasyi kita ni, dia kata di sini pendapat ini hak kata khusus dengan Nabi, khusus dengan tanah Madinah ke apa, ini boleh dipertikaikan. Kerana terlalu jelas sangat penggunaan di zaman Nabi SAW, di zaman sahabat, menunjukkan tidak khusus dengan Nabi SAW jampi yang seperti ini. Demikianlah tersebut, dia petik juga daripada Fathul Bari dan Umdatul Qari karangan Aini. Di sana ada disebutkan banyak lagi riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan tidak khusus dengan Nabi SAW. Mana bomo-bomo lain pun nak guna lagu tu boleh. Dan dia di negeri dia kita ni sebab tu orang tua, petua dia kata nak pergi ke luar negeri bawa air negeri kita, bila sampai sana mula-mula minum air kita dulu, takut tak apa sesuai dengan hak dia. Ada pula setengah-setengah bomo tu dia kata bawa tanah sikit, tanah negeri kita, bancuh dulu buat mandi kali pertama mula-mula sampai ke negeri orang. Adalah tu petua dia tu. Sebab apa? Mungkin takut kejut sangat. Apabila pergi satunya cuaca keadaan sekeliling tu dah tak serupa. Ada yang mengeluarkan petua lah ni, petua orang-orang tua. Dia kata baik untuk kesihatan. Bermakna kita ni di tempat kita lebih sesuai dengan kita, tanah kita, udara kita, air kita, hak sesuai. Apa tak bolehnya? Apa yang tanah Madinah ke tanah mana-mana, masing-masing tempat lah. Kalau dah tanah Madinah jadi susah pula, susah. Sedangkan tanah ni kalau mengikut kajian lah, hikmat tanah dan hikmat ailio ni pun banyak. Ailio ni pun banyak hikmat dia. Mana dalam kajian-kajian ulama, tanah tu macam-macam penawar, boleh jadi macam-macam penawar kepada macam-macam penyakit. Jadi kalau ambil tanah tu, gunakan tanah dalam perubatan biasa hak zahir ni pun boleh. Walaupun di sini dengan makna tanah tu dengan maksud yang tersendirilah. Boleh jadi bomo tu dia tahulah tanah ni sesuai ke, tanah ni tidak sesuai ke, boleh jadilah. Ini masalah tanah. Kalau masalah bunga nak ke bunga kita kata, itu pun termasuk dalam hak ni jugalah. Kalau kita nak peluah lagi, yang ini menggunakan bomo dengan menggunakan bahan-bahan yang tertentu, tidak salah lagi. Pada anak bomo ni, makna kalau selagi dia misalnya kata dia nak 7 macam bunga pak bang atau pak belah, hak benar nak carinya, kita kata pasal dia nak mandi, tak apalah. Setengah-setengah tu kalau kita selidiki, hak nak bunga nak gapo ni, hatu hak nak bunga tu, hatu dia hak nak bunga. Jadi kita ikut erai lah, tu erai dia, tu erai tu boleh ke tidak? Sebab kita tu erai orang. Kalau dia nak bunga, salah kalau kita beri ke dia? Kena duduk situ, jangan anggap ada kuasa gaib pula pada bunga tu, pada gapo. Jangan anggap dia sebagai satu bahan, satu benda yang kita tak faham apa yang nak benda lagu ni. Dia makhluk lain, dia nak benda-benda lagu tu. Selagi boleh kita bagi dan tidak bercanggah, kita pula tidak anggap apa-apa, dan dia nak bui lah. Tapi kalau dia nak kambing seekor, kepala jangan ambil, tak di mana-mana, tak boleh lagu tu, itu bercanggah tu. Itu termasuk dalam yang disembelih bukan kerana Allah. Tak boleh kalau tak boleh makan pun, haram makan. Tetapi kalau dia nak dia nak apa, bunga ke apa lah, supaya juga kalau dia nak apa, kalau orang nak apa-apa boleh nak kerja, tapi awak kena tidur sekali dengan saya, tak boleh lagu tu. Kalau katakanlah kepada orang perempuan, tak boleh buat syarat lagu tu, haram. Tapi kalau syarat lagu lain hak boleh, kita boleh tunggu setakat mana hak boleh. Saya jin pun boleh tunggu apanya. Anda ingat sekali, ini yang berlaku pada anda sendirilah. Pelik juga. Syekhul Hadis Nadwatul Ulama, Syekhul Hadis Maulana Abdul Sattar namanya.
Dia seorang bomoh, rupanya anak tak tahu mula-mula tu. Lepas tu adalah seorang saya tu bermasalah, dia gila kau orang, dia gila kau orang, ada bini dah dia aja, ada bini dah. Jadi sebelum ni duk royak kita lah, baik bini dia ni gini. Jadi bila kita tahu latar belakang dia tu, kesian lah kepada bini dia, duduk jauh kan, tiba-tiba dia jadi gila kau orang pula. Orang ni tak tahu lagi lagu mana, macam mana nak buat ni. Cakap sarah kita, sarah iyalah ana bahas dengan dia, bahas cuba orang ni pula bahas dengan dia, bahas paling tinggi tak lagi dia sedut dia, tapi lepas tu sebut pula sudah katalah ke mana ni, tak jadi lagu ni. Pergi jumpa seorang Maulana tu, dia kata gini lah, saya tak kerti, kata dia pergi jumpa dengan Maulana Sattar, kata dia pandai. Anda apa pergi jumpa dengan dia, pergi jumpa dengan dia. Dia pun masuk, pelik juga, masuk dalam bilik dia betul bilik dia, tak ada gapo dia. Angin je kata dia, angin, bukan kena buat, bukan kena gapo, ada angin nafsu manusia, dia kata biasa je, kata dia. Tak apalah kata dia, ni ambil garam ni, kata dia, ambil garam ni, bubuh dalam apa ni, lauk masak ke dia tu, pakak-pakak lah, bubuh. Ni air ni we minum ke dia ni, tapi air tu tidak lagi, dia beri garam. Air kata dia, awak mari air, kata dia. Air tu nak ambil air telaga depan tu, air telaga besar lah, dia pakai pam pula tu, air daripada telaga besar. Tapi ambil, kata dia, ambil kena tangan kiri, sebelah tangan. Pulang mana nak ambil air? Dia kata, itu sebab tu kita kata isyarat, syarat. Bomoh ni kadang-kadang kita boleh turut ke tidak. Ambil sebelah tangan dengan tangan kiri. Nak boleh tu tak, naik sampai atas tu tinggal sikit lah air. Adalah pula gurunya kawan hak lain pula, dia bahagian tu, ada bahagian jumpa dengan Maulana ni, dia kecek hak bahagian jom masuk jom bubuhnya buat. Lepas pada tu pelik juga ni. Ini sebab ni lah kata-kata hikmat ni, ilmu hikmat ni. Lepas pada tu, lepas makan malam tu esok kecek lagu lain. Yalah juga umum kata tu, dia kata lembut kecek. Yalah juga umum kata aku pun dia apa tu, mikir gini, apa tu tak jadi reda. Pas kelon ni dia tak tahu lagi tu, yang kita buat kerja kat belakang tu, pas kelon ni dia tak tahu lagi, tuan diri tu. Dia royak kau orang abang tapi tak tahu siapa. Tapi adalah, kalau orang-orang yang berkenaan, beberapa orang yang berkenaan buat kerja tu tahulah. Nak royaknya dia isyarat tu pelik. Kita kata ambil tangan kiri, kalau mengikut sunnah kan benda molek ni, ambil tangan kanan lah, kita kata. Ataupun kiri kanan buat apa, nak cebok air tu biasalah waktu tu, bukan cebok dengan timba payah tu. Kita katalah, kalau yang suka kepada sebelah kiri ni siapa? Katalah syaitan. Makna turut syaitan lah sebentar. Turut syaitan lah sebentar. Turut syaitan situ tidak berat lagi tu, tak apalah. Kalau anda andaikan sendirilah, anda tak tanya dia buat apa yang suruh buat lagu tu pula, marah ke dia pula. Dia nak ikut cara dia, apa tanya pula. Jadi anda tak tanya, pakai senyap gitulah. Kita fikir sendirilah. Kita fikir sendiri tu, kalau lah kait dengan syaitan lah, sebab syaitan suka kiri ni, buat kerja kiri ni. Kalau kait dengan syaitan, bermakna tu syaitan selagi tidak bercanggah dengan syariat, tidak sampai ke peringkat haram, tak apa lagi. Sebab kadang-kadang kita nak berubah orang ni sebab manusia lah. Kita ni sebab kita kata orang gedebel lah. Orang gedebel ni kadang-kadang dia kalah dengan sama gedebel dia. Kita kenal orang gedebel, sebut nama orang gedebel, tak jadilah dia nak kena sebut nama orang gedebel. Tapi kalau sebut orang baik, orang ni tak ada apa dia kena lawan sama dia. Kita kena faham setara tu. Kalau faham setara tu bagi anak tak apa, guna jin, guna gapo. Sebab apa? Kita tidak nampak dia tu ada kuasa yang pelik. Tidak, kerana kehebatan dia tu, kerana dia tu jahat, mana ditakuti sama dia. Dia ni tak boleh kalau dia kata lagu tu, kita buat juga, dia bahaya. Dia bahaya. Dia kata orang ni, jenis kata orang. Sama jin pun dia lagu tu juga. Sama jin pun dia lagu tu juga, serupa dengan orang. Kalau kita duduk setara tu tak apa. Cuma yang setengah-setengah ulama tafsir tu, dia takut melarat lah, takut kita ni nampak syaitan dia besar, lepas tu duduk puja dia pula, gapo pula, melarat tu takut lah. Tapi kalau sekadar tadi dengan jin, guna jin apa, pada anak tak ada apa, masih boleh lagi, masih boleh lagi.
Sebab kita tengok ulama-ulama pun ramai guna yang pelik-pelik ni. Sebut gitu juga kalau kita tengok dalam kitab Ar-Rahmah fi Tibbi wal Hikmah. Ar-Rahmah fi Tibbi wal Hikmah yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti. Itu buku perubatan. Bahagian pertama perubatan menggunakan bahan-bahan ni lah, biasalah bahan-bahan yang zahir ni. Bab yang kedua perubatan menggunakan jampi-jampi, azimat ke apa, dia buat macam-macam azimat. Padahal ini tidak termasuk dalam bid'ah. Kalau dia dapat penemuan, dia dapat, lepas tu kalau kita cuba jadi, alhamdulillah, tak ada apa. Terutama dia tu ulama. Cuma hak moleknya kita kena ngaji lah ilmu dia tu. Mana kalau huruf lagu ni, angka lagu ni, makna gapo. Jangan sampai angka yang kita guna tu pula mengandung unsur syirik. Sebab dia boleh juga, dia sebuah huruf juga. Huruf yang kita faham makna dia, tak apa. Kalau kita tak erti bahasa isyarat dia, tak boleh guna. Takut-takut ada unsur syirik. Tetapi ulama-ulama besar ya dia ada mengaji pula tu. Bab ilmu tu. Sebab itulah Ibn Khaldun dalam kitab dia tu, muqaddimah tu dia sebut salah satu cabang ilmunya hak ni. Yang mana ulama-ulama dulu ada benda ni. Maknanya kalau kita belajar cara dia, kita boleh tahulah. Isyarat-isyarat dia tu pelik-pelik. Kalau nak buat benda lagu ni, masa ni dia ada pula masa-masa tu. Kalau pengasih lah kita kata, masa ni. Kalau nak suruh beci, masa ni. Kalau masa ni tak jadi, hari sekian-sekian, dia ada tu pula kira-kira cara dia. Ini ilmu dia lah waktu tu. Ilmu dia. Bab nafsi fil ruqyah. Ini bab tiup ataupun hembuskan dengan ada sedikit-sedikit air liur dalam jampi. Boleh juga guna cara-cara tu. Nabi SAW bersabda, ar-ru'ya min Allah, mimpi yang baik itu dari Allah. Kalau kita mimpi yang baik-baik dari Allah. Dan hulm itu makna mimpi yang buruk, mimpi hatu, kalau misalnya kita mari tindih kita, kau menakutkan, itu syaitan, itu cas syaitan. Kalau hak tak molek lagu tu cas syaitan. Bila mimpi hak tak molek, biasanya kita sedar. Kalau teruk sangat tu, teruk, kena hamba kau tak teruk benar lah, kita lari. Bila sedar, apa nak buat? Berlindung dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ludah balik kiri 3 kali. Ludah sikit-sikit 3 kali. Tidak balik kanan, balik kiri saja. Ini pun isyarat juga ni. Ya, Nabi SAW ajar cara bomo. Dia ada isyarat kiri saja 3 kali. Lepas tu perawi ni kata, Abu Salamah ni, Abu Salamah kata dulu dia mimpi, rajin mimpi berat-berat, lebih berat pada bukit lah, terasa kepada dianya lebih berat pada pikul bukit, tak rajin pikul bukit, tapi saja kecek tu, nak oyaknya berat sangat. Tapi bila saja dia dengar hadis ni, dia tak kisah mari mimpi lagu mana, baca tu hilang. Memang pun ini pengalaman masing-masing lah, pengalaman masing-masing. Kita kalau baca ni di antaranya ayat kursi ke apa ke, memang tidak ada gangguan. Tapi kalau kita tertidur dengan tak ada baca apa-apa, biasa juga ada gangguan-gangguan. Mimpinya tak molek lah. Tapi kalau baca, kadang-kadang mari lagi baca pun, baca lagi wa may yattaqillah kau baca lah mana-mana yang patut, yang kita belajar baca. Baca muawwidzat ini boleh jadi dia hilang setengah-setengah tu, makna dia taksir kepada ayat ni, setengah taksir kepada ayat ni, setengah taksir kepada hak ni. Jadi bila kita baca ayat tertentu, hak taksir, hak berasa ngeri lah kita kata dengan ayat ni, tak marilah tu, hak lain mari pula, hak lain mari lagi. Dengan sebab itu kita kena tahu banyak lah. Dari segi dengan gangguan-gangguan ni kena tahu banyak. Dah baca 3 kali, syaitan tidak akan dapat memudaratkannya. Dan mimpi ni nak molek, mimpi ni nak betul, nak tepat, dia kena orang tu bercakap benar. Itu salah satu rahsia yang Nabi SAW cerita. Di akhir zaman, orang tu semakin dia hidup benar, cakap benar, semakin mimpi dia tu benar. Kau akhir zaman,
Sebab nak ayatnya payah agaknya ya dia sebut gitu. Akhir zaman ni orang yang bercakap benar, orang yang hidup dengan benar, dengan betul itu payah. Semakin orang tu hidup dengan benar, dengan cara yang betul, mimpi dia semakin tepat, semakin molek. Orang panggil mimpi ar-ru'yah salihah ataupun ar-ru'yah sadiqah. Dan ar-ru'yah sadiqah ini adalah satu daripada 60 juzuk kenabian. Maknanya kenabian itu sumber-sumber maklumat yang seseorang nabi itu dapat, katakanlah 60. Allah SWT nak bagi kepada umat dia ni melalui satu daripada 60. Hak tu pun kadang-kadang seorang ni dia mimpi 20 tahun dulu, 20 tahun kemudian baru menjadi kenyataan mimpi dia. Oh, lamanya. Setengah-setengah tu 40 tahun. Tengoklah dalam Quran sebut mimpi Nabi Yusuf kan, masa kecil lagi. Jadi kenyataan bila? Setelah tua baru jadi kenyataan. Semuanya nyata dengan jelas. Nak ayatnya mimpi yang benar ini dia akan berlaku. Berapa ramai sahabat-sahabat yang mimpi dia akan mati esok. Nabi SAW kata esok puasa lah. Kata kepada Sayyidina Osman, esok puasa, kita buka puasa sekali. Sayyidina Osman puasa hari itu, dan memang dia mati hari itu. Itu semua isyarat-isyarat tu kan, mimpi dia tu tepat mimpi. Apa faedahnya mimpi tepat lagu tu? Bila kita tahu, katakanlah ada isyarat-isyarat kita nak mati, mudahlah kita nak bertaubat, nak gapo, nak insaf diri, mudahlah. Itu faedahnya, bukan menakutkan kita. Mudahlah. Begitu juga kita jadi beringat ada isyarat-isyarat. Dan mimpi yang benar salah satu tandanya ialah ingat lama. Kita ingat lama dah mimpi, ingat lagi pahala ni. Itu salah satu ciri dia. Ya, yang kedua, mimpi dalam suci sebaik-baiknya. Kalau tidak suci pun tak apa, hak ni tidak syarat mana ni. Orang kafir pun dia ada mimpi juga, tak mandi junub pun. Tapi benar juga berlaku. Seperti mimpi raja zaman Nabi Yusuf. Mimpi lembu hak kuruh makan tu kan. Ya'kuluhun sab'un ijaf tu. Yang dimakan oleh 7 ekor lembu yang kuruh. Jadi yang mimpi tu mimpi orang kafir ke lagi. Tapi jadi juga. Hak naknya kepada dia mimpi di hujung malam. Hak tu biasa tepat hujung malam. Hujung malam itu sepertiga akhir lah. Biasanya kalau mimpi pada ketika itu lebih tepat. Kalau kita orang Islam dalam keadaan suci, lebih-lebih lagi lah maknanya tepat. Lepas tu kita ingat lama mimpi terang nampak terang. Hak semoleknya kalau kita ngaji ni, dia adalah kita takbir mimpi, tengoklah bila mimpi tengok ikut mana. Dan orang yang paling baik untuk takbir mimpi sebaik-baiknya ialah orang yang reti Quran dengan hadis. Sebab apa? Dalam Quran dengan hadis tu dia ada isyarat dia. Telah makna apa dia? Perempuan makna apa dia? Kalau mari orang perempuan, telah makna apa? Ular makna apa? Timba makna apa? Tu semua tu ada dalam hadis belaka tu. Mimpi timba. Mimpi awan, hujan, ada belaka tu. Yang peliknya mimpi ni tak sama juga. Ini ahli dia pula. Kalau di kalangan ulama Islam dulu, Ibnu Sirin, ini memang imam dalam ilmu takbir mimpi ni. Dia tak serupa juga. Bukan kata kalau ular semua serupa, tak molek belaka. Tak juga. Kena tengok pula keadaan. Itulah yang payah. Tapi kalau kita biasa main dengan kitab dia duduk tengok semua tu, boleh jadilah. Dapatlah. Nombor satu dulu, tengok mimpi dalam Quran, tengok mimpi dalam hadis banyak mana. Lepas tu tengok mimpi sahabat-sahabat. Hak tu boleh dikatakan tepat. Kalau kita mimpi lagu tu juga, katakanlah Sayyidina Umar minum susu, Nabi SAW beri susu hak lebih dia minum. Sayyidina Umar minum susu sehingga memercik susu tu dari bulu-bulu rambut dia. Kalau kita mimpi minum susu, tepat. Kita nak dapat ilmu banyak. Tepat waktu tak lari. Hak mana sudah tepat dah, Nabi SAW takbir dah lagu tu, memang lagu tu tak lari waktu. Kalau hak sudah dia takbir dah, memang tak lari. Begitulah hak lain-lain itu tengok dalam bab dia lah. Wal hulmu minasyaitan, dan mimpi yang buruk itu daripada syaitan.
Apa makna ni Imam Bukhari buat mari ni dalam bab tip cara kau mimpi pula. Kadang-kadang Imam Bukhari ya pelik. Nak faham Bukhari ni haluskanlah, dia kena haluskanlah. Apa makna? Tengah-tengah nak mari bab jampi bomo gitu gini ni mari mimpi. Dia nak ayatnya hubungan berubatan ni pun banyak juga mari dalam mimpi. Bomo-bomo dulu dapat jampi ni, baca ayat ni, padahal tak ada daripada Nabi SAW. Dia dapat mana? Dapat mimpi. Melalui mimpi. Kalau orang tu orang molek, mana mimpi tu mimpi benar dah tu. Boleh pakailah. Apalagi kita tengok tak bercanggah dengan usul syariat, tidak ada unsur syirik, apalagi bolehlah nak guna. Apanya? Tapi kalau mimpi yang tak molek, suruh buat kita kena bunuh orang sekian-sekian kalau mu nak dapat ilmu gaib. Jangan dia buat lagu tu bercanggah dengan usul syariat tu. Mimpi juga. Dia kata mu kena bunuh, ambil anak sulung mula-mula tu. Ambil apa ni? Nak buat minyak mati bunuh kata. Dia kata mimpi juga. Kalau buat boleh jadi. Tapi hak tu minasyaitan. Sebab itu kita kena tahu agama dulu, ajaran Islam tu dulu lagu mana. Boleh ke tidak benda tu? Nak turut pun setakat mana nak turut? Kalau makruh boleh lagi tu. Kalau siapa haram sama sekali tak boleh. Terutama kalau dalam mimpi hak mari benda-benda tak boleh, tu daripada syaitan. Hak molek ajar kita ayat Quran, baca ni. Padahal kita tanya ulama, tak aja Nabi buat bomo dengan ayat ni, tak aja. Sahabat kau tak aja. Tapi tak tahulah, cuba. Kalau cuba jadi, tak apa. Tak apa. Maknanya kalau mimpi yang baik itu minallah, daripada Allah, dan itu merupakan satu juzuk daripada 60 juzuk kenabian. Ilmu hak Nabi SAW royak ni, Nabi-Nabi royak ni memang tepat. Pasal apa? Bayangkanlah 60 sumber. Kalau kita kata sumber 60, hak mimpi ni satu ni pun berapa banyak dia bermanfaat kepada orang. Ada orang dia mimpi dia boleh bom tahu mana mimpi dia. Sebelum pada diri dia pun tak reti, lepas pada tu jadi. Berapa ramai orang berubat dengan dia jadi sembuh. Pelik juga. Itu kerana hasil mimpi yang benar, mimpi daripada Allah. Allah SWT nak beri rahmat tu ke mana-mana kepada orang kawasan tu atau tempat tu. Kerana ada lah tu benda-benda yang dia nak buat turun tu, bala kau gapo kau, mesti ada penawar dia ke mana-mana. Penawar dia tu macam-macam lah dia buat. Ada penawar jenis tanaman, pokok-pokok, ada jenis dia bagi kepada orang. Jadi tidak salah ni mimpi. Orang yang boleh dalam mimpi tak salah. Tidak bid'ah, sama sekali tidak masuk dalam bid'ah. Bahkan Imam Bukhari buat mari hak ni pun dia nak isyarat ke situ. Kalau tidak mari buat ke dia sini. Cara kau mimpi pula ni bukan bab mimpi ni. Bukan bab mimpi. Bab bomo. Selepas pada cerita bomo dia mari ni. Dalam bab perubatan lagi. Bomo ni pun untuk berubat. Kemudian Nabi SAW pergi ke, bila dia nak pergi ke tempat tidur, dia akan hembus di tangan dia tu, baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baca. Lepas tu dia hembuskan dan sapu di seluruh tubuh dia. Ini pun salah satu pelindung juga cara. Kalau kita nak buat lagu ni tak apa, boleh lah. Kalau tak buat lagu ni pun tak apa juga. Pakai hadis Abu Hurairah tu, syaitan takut tu kan, dia ajar baca ayat kursi kata dia sendiri ayat rahsia, pupuk dia takut. Dulu kita jumpa dah dalam Bukhari juga, ayat kursi, kita baca dekat nak tidur, itu ada juga. Ni pun ada juga. Nak baca hak lain-lain, hak semoleknya lepas pada baca ni, baca hak lain-lain, biar jendera dengan baca Quran, dengan zikir kepada Allah SWT, biar jendera dengan hak tu. Isyarat juga mudah-mudahan kita bila nak mati tu, kita mati dengan ingat kepada Allah SWT. Akhirnya kita pejam mata dengan tak ada benda lain, ingat kepada Allah SWT. Itulah yang sebaik-baiknya. Lepas tu hadis ni seterusnya, sahabat ni dululah berapa kali dah Abu Musa ni pergi bomo tu baca Fatihah. Sekarang anda nak sebut lain tu sebut dah banyak kali dah. Dia kata dia pun baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini juga salah satu dalil bagi ulama yang mengatakan permulaan surah Fatihah tu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab dia kata ummil kitab dalam hadis yang lain, Fatihatul kitab. Di sini dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana start situ tidak bismillah. Inilah dalil di antara dalil
bagi orang yang mengatakan start dengan alhamdulillah. Cumanya duduk muskilnya bagi apa ni Imam Syafi'i dan orang yang sependapat dengannya, dia kata 7 kan ayat tu 7. Kalau kita start daripada alhamdulillah tidak 7 pula 6. Dia bagi kod tu pula. Dia bukan 7 ayat kan. Sab'ul mathani 7. Imam Malik dah orang yang sependapat dengan dia jawab siratal ladzina an'amta alaihim sekata ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Dia bagi kod tu pula. Tu masing-masing lah, masing-masing. Ni nak ayat bomo, sahabat-sahabat bomo. Bomo ni seperti Ana sudah sebut dah sebelum pada ni, sekali lagi nak tekankan, kalau tak tahu pun daripada Nabi tak tahu, buat dulu. Tapi buat tu benda tidak salah. Dia tahu khasiat Fatihah ni banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tak tahu dengan tepat. Kalau orang sakit kena lagu ni, baca. Tak ada. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, mana kamu tahu dia ni boleh jadi jampi ni? Ke mana-mana pun kamu tepat. Maknanya dalam bab ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi keluasan kepada kita. Tak mesti kita kena tahu sebab kita nak beribadat, kita nak semaya, nak akad tangan, kau tak siap akad tangan, tak boleh mana-mana tu. Kena tahu daripada dia. Tapi kalau ni tak apa, buat dulu tak apa. Hak lain sahabat-sahabat tak berani buat satu kali. Hak ni dia buat dulu. Lepas tu dapat pengesahan pula daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kalau kita buat tak ada dalil pun dulu tak apa, sebab ni tidak termasuk dalam bab bid'ah. Tu je pokoknya. Lepas tu boleh ambil bayaran dia ke apa tu boleh ambil. Seterusnya Imam Bukhari buat tajuk sekali lagi. Babun al-mar'atu tarqir rajul, perempuan boleh menjampi orang lelaki pula. Imam Bukhari ni memang pelik-pelik dia. Dulu bab merawat dengan ubat-ubat ni, doktor biasa ni, doktor menggunakan ubat-ubat biasa ni, boleh juga orang perempuan berubat orang lelaki. Ni orang perempuan boleh bomo orang lelaki, boleh. Dia nak ayat ke dia? Boleh lah. Ada Aisyah tu lah. Ada Aisyah tu baca, dia tu baca, lepas tu dia sapu dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana keberkatan tangan Nabi. Kalau tidak, sapu dengan tangan dia sendiri lah, kalau orang lain. Macam mana perempuan ni? Tak apalah dia bini Nabi kalau orang lain. Imam Bukhari nak ayat ini bab perubatan kan ni, rawatan kan ni, dia termasuk dalam bab darurat. Bila termasuk dalam bab darurat, sebagaimana lelaki boleh merawat orang perempuan, dia boleh tengok kalau dedak aurat, jamuh kalau misalnya perlu jamuh, tak apa, perlu jamuh sebab dia merawat, termasuk dalam bab darurat. Orang perempuan pun lagu tu juga, dah hak sakit dia orang lelaki, orang perempuan boleh merawat. Sebagaimana orang perempuan boleh jadi doktor, orang perempuan juga boleh jadi bomo juga. Bukan khusus bomo ni dengan orang lelaki saja. Bukan pula orang perempuan dia boleh bomo sama perempuan saja. Dah, lelaki pun boleh kalau perlu. Dah dia ada benda tu, senjata tu kita kata. Dah dia ada. Penawar tu ada pada dia. Apa tak boleh? Semolek-moleknya jagalah. Sebab tu dia kena reti syariat dulu. Nak bomo nak apa pun kena reti syariat. Tetapi jika perlu, tak apa. Mana dalam keadaan bomo ni maklumlah. Kadang-kadang hak masuk atu tu habis selok kain kan, waktu lah ya seorang perempuan dulu kan yang selalu dirasuk tu, dia minta biar tidak terdedak aurat dia, minta tu. Dia tak say biarlah, tak usah sembuh pun tak apa, biar tu, tapi minta biar Tuhan jaga aurat dia, menunjukkan waktu tu kena jaga. Bagi perawat pun kena jaga seboleh-bolehnya. Tapi kalau tak dapat tidak, misalnya juga lupa kenapa, itu haruslah kepada dia dimaafkan kepada dia dalam keadaan tu. Dalam keadaan tu. Dan bagi orang-orang yang mengalami benda ni, sebenarnya tak ada nafsu mana daripada ketika tu, tak ada nafsu mana pada doktor lah main anak hari duduk menyambut anak ni hak baru lahir ni, tak ada dah timbul. Lepas tu dengan berdarah-darah ke apa, timbul kesian pula. Cuma kita suami-suami ni berasa cemburu ke apa, kita tak biasa sebenarnya, kita jadi berasa lagu tu lah. Kita sangka buruk. Kita duduk tak sedap. Sebenarnya kita kena faham macam tadi, benda tu dalam keadaan sakit, berdarah-darah, supaya ni dirasuk hantu, tak ada nafsu, juga jelai lidah, liar mata, dia pun takut juga, dia pun tu mamu tu sendiri pergi nebel juga, juga dia tak kena kaya, terkalah ke dia kalau dia tak kuat, rebah dia pula berdarah. Dalam keadaan tu sudah
Apabila agama ni benarkan, dia sudah mengambil kira dah tu kemungkinan yang berlaku, yang membolehkan. Kenapa boleh walaupun asalnya tak boleh? Mungkin berlaku keadaan-keadaan tadi apabila bom, mungkin berlaku terdedah aurat, terpaksa kena pegang. Tak pegang, kalau dia lompat nak lari, nak terjun, nak terjun ke jendela tu 2-3 tekak, tak pegang. Lelaki pun boleh pegang, tidak doktor boleh pegang tu, tidak doktor boleh pegang. Itu keadaan lain. Ini Imam Bukhari nak peluah kepada kita, nak ayat orang perempuan boleh bom orang lelaki. Ambil mana? Aisyah baca jampi. Ini untuk suami isteri, tidak suami isteri pun apa-apanya, bukan khusus untuk suami isteri. Betul lah sini dia kata, betul lah kalau orang lain pun boleh, apa-apanya. Ini cara Imam Bukhari beristidlal. Kemudian bab man lam yarqi. Ni kita sudah jumpa dah juga dulu. Orang yang tak say bom, tak mau dijampi, dia tak say juga. Ada beberapa pendapat di sini. Satunya tak say bom langsung, tak say bom langsung, bom orang pun tak say. Sebab apa? Dia takut ada unsur-unsur yang tak molek, maka serah kepada Tuhan lah. Jaga diri setakat mana jaga, lepas tu kalau kena juga serah kepada Tuhan. Ada juga orang seperingkat mengikut ulama, orang lagu ni kalau dia rela dengan cara dia tu, tak apa, lepas dia tidak berdosa dia kalau dia reda lah. Ada pula orang yang tak say bomo, tak say gapo ni kerana bomo dia pilih-pilih, jampi-jampi yang bercanggah dengan syariat dia tak say. Hak lagu tu maksudnya, bukan tak say langsung jampi. Kalau tak say langsung jampi, yang Nabi sendiri jampi tu, dia dijampi, mana ada orang lain lebih daripada Nabi SAW pula. Maksud jampi ni sini tak say jampi ataupun dijampi, tak say yang dijampi-jampi yang bercanggah dengan syariat. Ada penjampi yang tidak bercanggah dengan syariat, ubah yang tidak bercanggah dengan syariat, itu tak apa. Ini maksudnya. Orang-orang ni termasuk dalam hak 70,000. Bab tiyarah lain-lain itu kita sudah jumpa dah, jadi pada sekali lah. Wallahu a'lam. Subhanallah.